أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri izin kepada kita untuk kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Kalau pembelajaran yang lepas kita dah masuk dalam pelajaran yang ke-29 dalam bab akhlak, iaitu berkaitan dengan menuntut ilmu. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang seterusnya, iaitu pelajaran 30, muka surat 179, maruah diri, cermin peribadi. Okay. Muka surat 179. Yang ada buku teks, okey, boleh buka buku teks, kita tengok sama-sama, InsyaAllah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri? Okay, maruah berasal daripada perkataan muru'ah dalam bahasa Arab. Perkataan maruah ni bahasa Arab, kata pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud keelokan pribadi. Okay? Keelokan peribadi. Maksud menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Okay? Menjaga maruah diri ni maksud kita jaga diri kita daripada kata-kata orang, daripada perbuatan yang tidak elok yang boleh mencemarkan nama baik kita dan nama baik keluarga. Itu namanya maruah diri. Okey. Apa kewajipan? Adakah menjaga maruah diri ini satu kewajipan bagi kita? Okey. Kewajipan menjaga maruah diri disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha." Hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabrani, yang mana bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Allah suka hamba dia tu melakukan perkara-perkara yang elok, yang mana perkara ni memberi satu nilai tambah kepada diri dia, menjadikan maruah diri dia ni dihormati, bukan semakin dikeji. Allah suka benda tu. Dan ini juga disokong dalam sebuah hadis. Ini juga disokong oleh kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang kita belajar tentang sejarah hidup dia. Khulafa ar-Rasyidin yang kedua, Umar bin Al-Khattab, yang mana Umar telah berkata, "Karamul mu'minin taqwahu wa dinuhu hasabuhu wa mur'atuhu hulukuh." Yang mana bermaksud kemuliaan seorang mukmin terletak pada ketakwaannya, agama pada nilai diri dan maruah pada akhlak. Ini di antara dalil yang mengatakan kewajipan untuk kita menjaga maruah diri. Dan walaupun tak ada dalil, maruah diri ni setiap manusia tahu kita wajib untuk menjaganya, maruah diri kita, supaya tak dicemar. Jangan buka aib kita kepada orang. Jangan sekali-kali ceritakan aib kita kepada orang, sebab itu adalah maruah diri kita. Bila mana Allah siap jaga aib kita, kita jangan sebarkan pula aib kita. Itu permulaan berkenaan dengan menjaga maruah diri. Macam mana cara kita nak menjaga maruah diri? Tengok seterusnya. Penjagaan maruah diri meliputi 3 aspek utama, iaitu penampilan. Penampilan ni maksudnya dalam berpakaian, kesopanan dalam percakapan, cara kita bercakap, dan keelokan dalam tingkah laku. Okay? Ada 3 aspek yang disenaraikan dalam sini, iaitu dia satu, di segi cara kita berpakaian. Cara berpakaian menunjukkan maruah diri kita. Sebab tu manusia ni dia ada rasa malu. Automatik manusia dia nak berpakaian. Sebab tu manusia dia nak berpakaian. Sebab apa? Dia ada rasa malu untuk menjaga maruah diri dia. Sebab tu dalam berpakaian juga merupakan satu etika dalam menjaga maruah diri kita. Selain tu, daripada segi percakapan kita, orang boleh kenal seseorang tu melalui percakapan dia. Kalau dia cakap penuh dengan orang kata caci maki, penuh dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, kita tahu tahap mana orang ni.
dan juga dari segi tingkah laku dia, perbuatan dia. Okey, tengok sama-sama panduan dalam pakaian yang bermaruah. Okey, macam mana nak tahu macam mana kita nak jadikan pakaian kita ni menjaga maruah diri kita? Yang pertama, dia mestilah menutup aurat. Itu yang paling penting. Nabi tak pernah tetapkan kita nak pakai baju apa pun, pakailah. Okay, setiap kaum dia ada pakaian yang biasa diorang pakai, ataupun budaya bagi kaum tu untuk pakai pakaian tu. Macam kita orang Melayu, kita ada baju Melayu, kita ada baju kurung, kita ada songkok, kita ada samping. Itu adalah contoh pakaian yang boleh untuk kita pakai. Islam dia tak menetapkan untuk pakai satu jenis pakaian je, tak ada. Bukanlah kerana Nabi tu jadi orang Arab, Nabi lahir daripada kalangan orang Arab dan Nabi itu berjubah, maka orang yang masuk Islam kena pakai jubah. Tak. Jubah bukan suatu kewajipan untuk kita pakai. Itu bukan satu kewajipan. Dia bukanlah sunnah yang dituntut. Tapi boleh nak pakai? Boleh, tak ada masalah. Cuma pakaian tidak ada ketetapan dalam Islam. Yang mana Nabi ajar nak berpakaian dalam Islam ni, first kali kenalah menutup aurat, jaga aurat kita. Okey, tutup aurat kita. Yang kedua, kemas dan bersih. Pakaian tu mestilah pakaian yang kemas dan bersih. Sebab apa? Sebab pakaian inilah yang kita nak bawa pergi solat. Nak solat kena bersih daripada najis. Kalau ada najis pada pakaian, maka kita tak sah solat kita. Sebab tu seorang Muslim, pakaian dia mestilah sentiasa bersih daripada najis. Yang kedua, tidak menjolok mata. Tidak menjolok mata. Ini bagi perempuan. Kebiasaannya bagi perempuan lah. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Lelaki sekarang pun pakai pakaian yang, kalau tengok orang yang buat badan bodybuilder tu, pakaian yang dia pakai tu sebolehnya paling ketat sekali. Dia nak tunjukkan ketat-ketat kat badan dia. Okay? Bukan hanya perempuan sahaja, cuma kebanyakannya orang akan menjurus kepada perempuan lah. Sebab perempuan ni lah yang banyak berpakaian yang orang kata menjolok mata. Okay? Tapi macam saya kata, dia tak terlepas pada lelaki pun. Lelaki pun sama. Okay? Jadi pakaian yang jaga maruah diri kita ni, pakaian yang tutup tubuh badan kita supaya tak dilihat oleh orang lain. Okay? Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Okay. Mudah kata, apa yang Nabi larang dalam berpakaian adalah pakaian kita menyerupai pakaian sesuatu kaum ataupun sesuatu agama. Contoh, pakaian jubah paderi. Paderi pun pakai jubah. Tapi kalau kita pakai jubah paderi tu haram. Sebab apa? Kita menyerupai sesuatu agama. Kita pakai pakaian yang macam ni, Sami Buddha pakai, haram bagi kita pakai. Sebab apa? Dia menyerupai sesuatu kaum. Sesuatu kaum ni maksudnya agama lain lah. Dan orang tahu pakaian tu pakaian dalam bentuk agama, maka haram kita pakai. Begitu juga dengan pakaian-pakaian yang ada lambang-lambang yang bukan, lambang-lambang tertentu, lambang salib, lambang yang melambangkan agama-agama lain ataupun benda-benda yang tidak elok, lambang kepala setan. Maka benda tu dilarang untuk kita pakai sebab dia melibatkan maruah diri kita. Seterusnya, pakaian tu mestilah sesuai dengan tata susila masyarakat setempat. Ada pakaian dia menutup aurat, tapi dekat setengah tempat tu pakaian tu tak elok bagi dia. Contohlah, kalau pernah tengok orang Scotland, tahu orang Scotland dekat England, orang Scotland ni lelaki dia pakai skirt. Kan pelik, pernah tengok lelaki pakai skirt. Pakai skirt lelaki. Kalau benda tu kita bawa ke Malaysia, benda tu jadi pakaian yang tidak elok dipandang oleh masyarakat, maka haram kita pakai. Sebab apa? Orang kata benda ni libasus syuhrah, pakaian yang pelik daripada orang lain. Walaupun pakaian tu hakikatnya boleh pakai. Tapi jika masyarakat setempat tu kata pakaian ni pakaian yang tak elok, maka kita jangan pakai pakaian tu. Elakkan pakai pakaian yang menimbulkan rasa kepelikan kepada orang lain. Yang mana Nabi kata libasus syuhrah, pakaian yang pelik daripada orang lain. Kita nak pakai satu baju, pakai baju yang masyarakat setempat tu pakai, supaya kita tak dipandang pelik oleh orang lain. Seterusnya, tidak menyerupai pakaian agama lain. Ni macam saya cakap tadi lah, dia tak serupa dengan agama lain. Ni memang Nabi larang lah, terang-terang Nabi larang. Dan last sekali, tidak menyerupai pakaian jantina yang berbeza. Maksudnya lelaki tak boleh pakai pakaian perempuan, perempuan tak boleh pakai pakaian lelaki. Kalau zaman dulu, zaman Arab pada waktu zaman Nabi, pakaian warna merah ni pakaian untuk wanita.
Sebab tu ada dalam kitab-kitab lama dia tulis lelaki dilarang memakai pakaian berwarna merah. Sebab apa? Pakaian warna merah ni untuk wanita sahaja. Okay. Itu pakaian untuk wanita. Tapi bila keadaan dah berubah, zaman sekarang lelaki pun boleh pakai baju merah, maka tidak ada masalah. Cuma kalau dulu tak boleh. Okay. Hukum tu berubah mengikut keadaan setempat. Mana pakaian yang tidak, yang orang kata pakaian ni pakaian perempuan, maka tak boleh kita pakai. Okay. Jadi jangan pakai pakaian yang menyerupai jantina yang berlainan. Lelaki jangan pakai baju perempuan, perempuan jangan pakai macam lelaki. Okay. Benda tu memang dilarang. Okey, tengok kunci ilmu bawah tu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihi minar rijali bin nisa wal mutashabiha minan nisa bir rijal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Yang mana Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Laknat Nabi. Okey. Sebab tu jangan cuba-cuba nak tukar kita punya jantina. Kan zaman sekarang ni terlampau orang kata benda tu dah nak dinormalkan. Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Walaupun dalam negara kita ni masih lagi belum ke tahap yang teruk, tapi ada cubaan untuk menormalkan benda tu. Perempuan kalau tak nak jadi perempuan, dia boleh jadi lelaki. Lelaki kalau tak nak jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Sedangkan Nabi laknat golongan-golongan yang sebegini. Lelaki yang pakai pakaian perempuan, Nabi laknat. Perempuan yang pakai pakaian lelaki, Nabi laknat. Maksudnya tak boleh kita nak ubah jantina kita. Ni apatah lagi kita nak buang. Semua memang ubah totally. Lelaki dia buang semua, dia ubah totally jadi macam perempuan. Suara macam perempuan, bentuk badan macam perempuan. Itu adalah perkara yang Nabi laknat. Okay. Adakah kita nak laknat daripada Nabi, sedangkan kita berharapkan syafaat Nabi di akhirat kelak? Okay. Kita berharapkan syafaat Nabi, kita berharapkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi laknat kita, ada peluang tak? Wallahu a'lam. Semoga orang yang melakukan ataupun ada terdetik untuk melakukan perkara yang sedemikian, dia sempat untuk bertaubat, minta bertaubat pada Allah, supaya kita ni layak untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu panduan dalam berpakaian. Okay, mudah kata dalam berpakaian ni paling penting tutup aurat. Tutup aurat, jangan pelik daripada orang lain. Okay, dan jangan lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakaian lelaki. Dan satu lagi, jangan menyerupai agama lain. Okay, ini antara yang paling penting sekali lah. Sebab ini memang ada larangan khas daripada Nabi. Memang ada larangan khas daripada Nabi. Okey. Tengok seterusnya, panduan dari Islam, kita punya percakapan. Macam mana nak jadikan percakapan kita ni orang dengar, orang tahu. Oh, dia ni orang yang ada maruah dalam bercakap, orang yang ada, orang kata, ada tanjak dalam bercakap. Okay, ada tanjak ni bahasa orang utara. Dia ada tanjak, maksudnya dia ada sedikit dia punya style dalam bercakap. Orang tahu dia ni bukan orang yang tak ada maruah. Okay. Macam mana dalam nak bercakap? Yang pertama, percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Maksudnya tak mencarut, tak keluarkan perkataan-perkataan yang melampau dalam berkata-kata, dalam bercakap. Tak kira kita bual dengan kawan pun, kena jaga percakapan kita. Yang kedua, intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Ya, ada orang dia anggap bila nak jadi seorang yang Islam ataupun seorang yang Islamik, nak kembali kepada agama, dia tak boleh cakap kuat. Dia kena cakap slow, kena cakap lembut. Tak. Hakikatnya tak. Nabi, bila mana Nabi berkhutbah, suara Nabi garau pula. Nabi ni tegas bila dalam bercakap sewaktu berkhutbah. Merah muka Nabi kalau Nabi sampaikan khutbah. Okay. Sebab Nabi ada time Nabi bercakap biasa, ada time Nabi bercakap dengan suara yang tinggi. Tengok kepada keadaan dan suasana. Bukanlah kita nak jadi orang baik, suara kita mesti slow, perlahan, lembut. Tak semestinya. Okay. Tengok pada keadaan dan suasana. Sesuaikan percakapan kita berdasarkan suasana. Cakap dengan orang tua lain, cakap dengan sahabat kita lain, cakap dengan mak ayah kita lain. Okay. Sesuaikan dengan suasana. Okay. Yang ketiga, bermanis muka ketika bercakap. Maksudnya bila bercakap,
tunjukkan yang kita ni bercakap dengan, orang kata, seronok dalam percakapan kita, seronok nak bual dengan kawan-kawan kita. Jangan bila mana kita bercakap, orang lain rasa jelek dengan kita, rasa macam menyampah dengan kita. Jangan. Okay, yang keempat, bercakap perkara yang berfaedah. Boleh tak berborak-borak kosong? Boleh je, tak ada masalah. Tapi janganlah terlampau melerit punya perbualan dalam borak-borak kosong. Okay. At least dalam berborak kita ni, dalam bercakap, adalah perkara-perkara berfaedah yang kita selitkan. Okay, bukanlah bermaksud bila cakap, kena bercakap perkara yang berfaedah je. Kita tak boleh nak borak-borak kosong dengan kawan, cerita zaman-zaman dahulu, cerita pasal filem, cerita pasal bola. Tak ada, boleh je, tak menjadi satu masalah. Okay. Sebab Nabi pun ada berlawak ataupun berjenaka dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi tak ada masalah. Cuma janganlah sepanjang masa kita cakap yang kosong je, cakap yang tak ada faedah. Okay. Dalam percakapan kita, selitlah dengan benda-benda yang berfaedah. Okay. Seterusnya, memanggil orang lain dengan panggilan yang disukai. Okay. Ni biasa kamu, kan, kawan-kawan kamu, kita ada panggilan. Nama panggilan kita sendiri, ada orang panggil kita dengan nama tu. Kalau ada seorang sahabat kita tu, dia tak suka kita panggil dia dengan panggilan tu, maka jangan sekali-kali kita panggil. Okay. Boleh ke nak bagi nama gelaran pada orang lain? Boleh, kalau dia suka, tak jadi masalah. Tapi kalau dia tak suka dengan nama tu, kita jangan panggil. Jangan panggil orang dengan nama yang dia tak suka. Dan jangan panggil orang dengan nama yang memberi maksud yang tidak elok. Okay? Walaupun orang tu suka. Tak tahulah kalau ada orang. Tapi ada orang dia suka nama-nama dia yang tak elok tu, orang panggil dia dengan nama tu. Yang tu pun jangan. Okey, seterusnya, menghindari perbuatan bercakap bohong, mengumpat dan mengadu domba, memfitnah dan berkata-kata lucah. Ini perkataan yang tak elok. Perkataan-perkataan yang tak elok, perkataan yang keji, perkataan yang lucah. Jangan biasakan mulut kita menyebut perkataan-perkataan ni. Saya tahu kamu dalam geng-geng kamu, budak-budak remaja, budak-budak sekolah, kan, bahasa kamu dengan kawan-kawan macam mana saya tahu, sebab saya pernah lalui zaman kamu. Saya pun dulu duduk asrama macam kamu, jadi saya tahu percakapan budak-budak ni macam mana. Budak-budak asrama ni macam mana. Bahasa memang ada tak elok sikit, tapi biasakan diri kita untuk bercakap dengan perkataan yang elok. Buanglah perkataan-perkataan lucah. Kita panggil kawan kita babi, panggil kawan kita bodoh. Buang perkataan-perkataan tu. Jangan digunakan untuk panggil kawan ataupun dalam perbualan. Okey, elak. Dan jangan mengumpat hal orang lain. Jangan sekali-kali umpat hal orang lain. Kalau tak nak diri kita diumpat di belakang kita, jangan. Dan elakkan mengadu domba. Nak mengadu boleh, tapi mengadu domba ni apa? Kita sekadar berkata ataupun cerita tentang orang lain, sekadar nak menjatuhkan dia. Itu namanya mengadu domba. Okey, seterusnya, tidak memungkiri janji. Dalam bercakap, elakkan berjanji benda yang kita tak boleh janji. Dan bila kita dah berjanji, kita kena tunaikan janji kita. Sebab sifat seorang munafik itu, apabila berjanji, dia memungkiri. Janganlah jadikan diri kita sebahagian daripada orang yang munafik. Okay, seterusnya, mengucapkan salam kita bertemu dan berpisah. Yang ni ramai orang kita tinggalkan. Biasakan diri ucapkan salam. Dengan member pun nak masuk rumah, bagi salam, Assalamualaikum. Biasakan diri. Sebab Nabi kata, greeting ahli syurga, greeting ni apa bahasa Melayu? Ucapan permulaan lah. Greeting bagi ahli syurga adalah Assalamualaikum. Kita nak jadi ahli syurga, kita kena biasakan mengucap perkataan yang orang syurga akan ucap. Banyak kan? Bagi salam dekat kawan-kawan kita, dekat orang yang lalu lalang. Biasakan diri. Jumpa dengan orang, bagi salam. Mulakan satu percakapan, bagi salam. Kawan kita call, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Bagi salam terlebih dahulu. Sebab ini antara sunnah Nabi. Memberi salam ni satu sunnah yang Nabi ajar kita. Bila kita ucapkan salam, kita dah buat satu sunnah Nabi. Pahala yang besar. Dan last sekali, membudayakan ucapan terima kasih. Ini benda yang kita kena jadikan budaya. Biasakan berterima kasih. Walaupun orang tu orang yang muda daripada kita, orang tu orang yang tua daripada kita, ucapkan terima kasih. Biasakan diri untuk ucap terima kasih apabila orang bantu kita. Bila mana kita biasa ucapkan terima kasih, setiap kali orang bantu kita, orang tolong kita, orang tu dia akan nampak, level mana dia ni.
Orang tahu dia ni orang yang menjaga maruah diri dia. Sebab melalui percakapan orang boleh nampak. Biasakan diri ucap terima kasih apabila dibantu. Biasakan diri. Ini satu budaya yang baik yang kita kena teruskan. Okey, itu dari segi percakapan. Okey, terusnya dari segi tingkah laku. Panduan dalam tingkah laku yang bermaruah. Yang pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Maksudnya ni, salam. Cuma sekarang kita tengah pandemik COVID, tak boleh sentuh orang. Tak apalah. Okay. Tapi kalau contoh COVID ni dah berakhir, biasakan bila jumpa dengan kawan, kita salam terlebih dahulu. Okay, nak berpisah daripada majlis, salam terlebih dahulu. Tapi sekarang tak boleh lah. Okay, biasakan diri salam dengan orang. Tapi orang lelaki dengan lelaki lah. Jangan lelaki dengan perempuan pula. Okay. Yang kedua, meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Ini budaya masyarakat kita dahulu, tapi yang semakin hilang hari ini. Bila lalu depan orang tua, kita akan tundukkan sedikit badan. Pernah tengok tak pakcik-makcik kita ataupun orang-orang dahulu buat? Ini budaya Melayu yang hilang hari ini. Menghormati orang tua, bila lalu depan orang tua, dia akan tundukkan badan minta lalu. Ini budaya yang hilang dalam masyarakat kita. Jadi kalau dapat kita teruskan budaya ni, dia satu budaya yang baik. Yang ketiga, menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih muda. Kita ada adik yang lebih muda, kita ada kenal orang yang lebih muda, belas kasihan kepada mereka yang lebih muda. Orang kata yang tua kita sayang, yang muda kita yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Jangan hanya kita nak orang hormat kita sebab kita tua je, tapi kita sendiri tak tahu nak sayangi orang yang lebih muda daripada kita. Jangan. Kita nak orang hormat kita, jadi kita kena sayang pada orang yang lebih muda daripada kita. Okey, seterusnya, mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Ini tingkah laku kita di atas jalan raya. Kita ada peraturan. Mana-mana tempat pun, sekolah ada peraturan, atas jalan raya ada peraturan, kat dalam rumah kita ada peraturan. Jadi bila kita berada di atas jalan raya, patuhi peraturan. Lampu isyarat berhenti. Okay, jangan potong double line dan apa-apa lagi lah peraturan di atas jalan raya. Okay, yang seterusnya, menolong orang yang memerlukan. Contohnya orang buta, orang kurang upaya, orang fakir dan orang miskin. Okay, sentiasa memberikan bantuan kepada orang. Walaupun orang tu kita tak kenal, sentiasalah bantu. Kita nampak mak kita bawa barang yang banyak, bantu ambil barang-barang tu, bawakan ke dapur. Okay, kita bantu, tak kira siapa pun. Sekarang kamu berada di rumah, bantulah kedua ibu bapa kamu, bantulah adik-beradik kamu. Okay, itu salah satu contoh tingkah laku orang yang ada maruah. Okay, seterusnya, menggunakan harta awam dengan bertanggungjawab. Okay, harta awam kalau kita tak gunakan dengan tanggungjawab, itu adalah satu dosa. Dosa yang kita kena minta ampun. Okay, sebab berdosa. Harta awam kita rosakkan. Kita pergi kat masjid, tengok ada pilih masjid tu, kita tendang sampai air terkeluar. Dosa kita buat benda tu. Sebab itu harta awam. Kalau harta kita sendiri, kita nak rosak-rosakkan, itu lain cerita lah. Ini harta awam kita nak rosakkan. Jangan. Jaga harta awam dengan penuh tanggungjawab. Okay. Yang seterusnya, tidak menzalimi haiwan. Okay. Zalim kepada haiwan. Kalau kita ada kucing, jaga kucing kita elok. Kalau kita tak nak bela dengan kucing, kita tak payah bela. Okay. Kalau kita ni tak suka dengan kucing, kita jangan bela kucing. Kalau tak, kita hanya menzalimi dia je nanti. Okay. Haiwan, walaupun dia tidak yalah, bukan macam manusia, tapi dia juga ada perasaan. Jangan zalimi haiwan. Tak kira lah, walaupun anjing, kita jangan zalimi dia, sebab dia juga haiwan. Okay, seterusnya, menjaga kebersihan alam sekitar. Tadi haiwan, sekarang ni pula alam sekitar kita. Benda yang kita kena biasakan diri kita. Jangan buang sampah merata-rata. Itu benda yang penting. Okay. Kalau hari ini kita buat macam itu berterus-terusan, kita tak akan buang habit tu sampai bila-bila. Nanti anak kita pun akan ikut juga apa yang kita buat. Biasakan diri, jangan buang sampah merata-rata. Mungkinlah kita tak mampu nak jaga sepenuhnya alam sekitar, tapi mula daripada diri kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kita makan gula-gula, sampah gula-gula tu letak dalam poket lu. Jumpa tong sampah baru buang. Biasakan diri. Seterusnya, menggunakan media sosial dengan berhemah. Ini benda yang berlaku hari inilah. Yang kita berada dalam media sosial, kita ada
media-media sosial kita yang kamu guna, tak kira Instagram, Twitter, Facebook dan apa sahaja, gunakan dengan berhemah. Tulis perkataan yang berhemah. Nak tunjuk benda yang berhemah. Jangan buat something yang bukan-bukan. Dan last sekali, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ini penting sebab batas antara lelaki dan perempuan kena jaga. Sebab apa? Kita nak mengelakkan benda yang lebih buruk. Nak elakkan benda yang lebih buruk, kita kena jaga daripada awal. Itu di antara contoh panduan dalam kita nak melakukan tingkah laku kita ni, tingkah laku yang bermaruah. Okey. Kalau tadi kita tahu tentang tingkah laku yang bermaruah, jadi apa pula contoh tingkah laku yang menunjukkan orang tu tak ada maruah? Tingkah laku yang tidak bermaruah. Tengok muka surat seterusnya. Kat sini dia ada, dia bagi satu ucapan tapi dia bawa hadis dalam ni. Kita tengok hadis yang pertama daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis daripada An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus ala turaqat faqalu ma lana budd innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha qala fa idza abaitum illa al majalis fa'tu tariqa haqqaha qalu wa ma haqqu at-tariq qala ghaddul basar wa qafful adza wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wa nanhu 'anil munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di tepi jalan. Jangan duduk di tepi jalan. Mereka berkata, kami tidak dapat mengelakkannya kerana di situ tempat kami berbual. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, maka tunaikanlah hak jalan. Mereka bertanya, apa hak jalan? Baginda menjawab, menundukkan pandangan, menahan diri daripada menyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okay. Nabi kata, elakkan diri kita duduk di tepi jalan. Maksudnya duduk tepi jalan sehingga kita mengganggu orang lain nak berjalan. Bukanlah bermaksud duduk tepi jalan ni memang tak boleh duduk langsung, boleh. Tapi yang Nabi maksudkan dalam hal ni, duduk di tempat yang sehingga mengganggu orang lain nak berjalan ataupun mengganggu suasana kat kawasan situ. Itu yang Nabi larang. Sahabat tanya, tapi situlah tempat kami nak berjumpa, nak berbual. Nabi kata, kalau nak duduk kat situ juga, jaga hak jalan. Hak jalan yang kita lalui tu, jalan tempat kita duduk tu, jaga hak tempat tu. Sahabat tanya, apa hak jalan ni? Nabi kata, tundukkan pandangan. Ada orang lalu, siapa sahaja, tundukkan pandangan. Lebih-lebih lagi orang yang berlainan jantina. Lelaki ni kalau ada kumpul ramai-ramai, ada perempuan lalu, confirm semua akan tengok. Jadi bila kita tahu benda ni, tundukkan pandangan kita. Jangan tengok orang yang berlainan jantina kita sampai nak terkeluar biji mata kita. Jangan. Tundukkan pandangan. Tahan diri daripada menyakiti orang lain. Duduk lepak kat tepi jalan, tiba-tiba kita sakitkan orang lain. Jangan. Benda tu yang Nabi tak bagi. Menjawab salam kalau orang lalu, jawab salam dia. Ataupun kita yang bagi salam. Dan menyuruh membuat benda yang baik dan mencegah benda yang mungkar. Elakkan dia daripada duduk kat tepi jalan kalau tak ada apa-apa yang penting ataupun tempat tu tempat orang nak lalu. Jangan duduk. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Tirmizi an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana'. Yang bermaksud, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diperlukan dengan kebaikan lalu dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya dia telah mengungkapkan ucapan terima kasih, pujian terima kasih yang terbaik, puji-pujian yang terbaik. Saya silap baca
Saya silap baca tajuk tadi. Bukan contoh tingkah laku yang tak bermaruah. Contoh tingkah laku bermaruah. Okey, contoh tingkah laku bermaruah. Itu yang pelik tu. Okey, contoh tingkah laku bermaruah. Okey. Okay, dalam hadis ni, hadis daripada Usamah bin Zaid, Nabi kata, bila mana ada orang buat kebaikan kepada kita, apa sahaja kebaikan, lalu ucapkanlah kepada orang yang buat kebaikan tu. Ucap apa? Jazakallahu khair. Okay? Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kamu. Jazakallahu khair. Semoga Allah beri balasan yang lebih baik kepada kamu. Nabi kata ini satu ucapan yang paling tinggi sekali dalam nak ucapkan terima kasih kepada orang lain. Okay, ini ucapan yang terbaik. Jadi biasakan dengan ucap ni. Memanglah kalau dalam bahasa Melayu kita ucap terima kasih. Tapi kalau kita ucap jazakallahu khair, kita dah buat satu sunnah Nabi. Kita buat satu sunnah Nabi yang elok. Terima kasih pun elok. Tapi yang ni Nabi kata, yang ni Nabi sendiri ajar. Ini ucapan terima kasih yang terbaik. Jazakallahu khair. Kalau ada orang bantu kita, orang tolong kita, kita sebut jazakallahu khair. Itu contoh tingkah laku yang elok, yang bermaruah. Sentiasa mengucapkan terima kasih yang terbaik kepada orang yang bantu kita. Kalau yang tadi, hadis yang pertama tu, kita jaga kita punya tingkah laku bila mana kita duduk di tepi jalan. Kita jaga hak jalan tu daripada perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Itu antara contoh tingkah laku orang yang bermaruah yang ditunjukkan di dalam hadis Nabi. Ingat dua hadis ni. Paling tidak kita amalkan salah satu daripada dua hadis ni, iaitu dengan kita amalkan menyebut jazakallahu khair. Bila mana ada orang buat baik kepada kita, orang bantu kita, ucapkanlah. Okey, last sekali, akibat tidak menjaga maruah dan hikmah menjaga maruah. Okey, apa akibat kita tidak menjaga maruah? Kalau dalam ni dia ada, saya tak pastilah benda ni lagu ataupun dikir barat. Ini dikir barat. Ini dikir barat ada kat bawah tu, dia beritahu dikir barat dalam bentuk lagu Ewa Bulan. Tapi tak apalah, kita tengok apa seni kata yang cuba nak disampaikan, iaitu akibat kita tidak menjaga maruah dan hikmah perlunya untuk menjaga maruah diri kita. Okay. Kalau rangkap yang pertama, mari kita menjaga maruah, tinggal dosa, kejar pahala, nanti kita disayangi Allah. Orang yang menjaga maruah, orang yang mengejar pahala dan meninggalkan dosa ni, Allah sayang dia. Orang yang jaga maruah diri dia, Allah sayang dia. Orang yang tak buka aib diri dia, Allah sayang dia. Okay. Bila mana Allah dah jaga aib kita, kita jangan buka pula aib kita kepada orang lain. Kalau ada benda buruk yang kita buat, tapi Allah dah simpan aib tu, jangan pula kita pergi cerita ke orang lain apa yang kita buat. Okay? Sebab itu aib bagi diri kita. Siapa yang ceritakan aib daripada orang lain, Allah kata ni satu golongan yang Allah takkan ampunkan. Okay, itu yang pertama. Yang rangkap yang kedua, tutup aurat, jaga maruah. Jangan kita buat jenayah. Diri susah, keluarga susah, orang ramai akan berkeluh kesah. Jaga aurat, tutup aurat kita sebagai maruah diri kita. Dalam berpakaian, jaga berpakaian kita. First, tutup aurat, jaga pakaian kita, sebab ia maruah diri kita. Okay. Tapi bila mana orang tu tak tutup aurat, kemudian dia buat jenayah, apa akibat dia? Family akan rasa susah hati dengan tingkah laku yang kita buat. Okay? Family akan rasa susah bila mana kita buat satu-satu jenayah, polis tangkap kita, apa perasaan mak ayah kita? Mestilah diorang akan rasa susah hati dengan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi elakkan buat benda-benda yang tidak elok. Rangkap yang ketiga, tutur kata, budi bahasa. Kalau dijaga, semua sejahtera, beramah mesra antara bangsa, selama-lama keamanan dirasa. Ini tentang tutur kata kita. Okay, bila mana kita jaga tutur kata kita, tak kira dengan siapa pun kita borak, orang tua, orang yang muda, lain bangsa, sama bangsa, lain agama, sama agama, jaga tutur kata kita, insya-Allah keamanan akan dapat kita rasa. Okay, kita akan rasa keharmonian hidup dalam bermasyarakat. Okay, yang keempat, tingkah laku harus dijaga. Kalau tidak, porak-peranda seluruh dunia mengeji kita, alamat kita mendapat petaka. Ini akibat kalau kita tak jaga tingkah laku kita.
kita tak jaga tingkah laku kita, kita buat apa je yang kita suka, kita tak hiraukan orang lain, kita tak hiraukan maruah diri kita, kita tak hiraukan maruah keluarga kita main buat je, kita akan rasa nanti kehidupan kita satu kehidupan yang tidak elok, kehidupan yang porak-peranda. Yang mana orang bila mana dia tengok kita, orang akan keji kita, dia akan pandang kita dengan pandangan yang keji. Sebab apa? Dia tahu, dia ni selalu buat masalah, yang ni selalu buat masalah, akan buat susah orang, dia inilah yang aibkan maruah keluarga dia. Jadi orang akan pandang kita dengan pandangan yang tidak elok. Jadi elakkan. Inilah akibatnya kalau kita tak jaga maruah diri kita. Dan last sekali, apatah lagi di akhirat sana tidak tahan dengan neraka, minta jauh daripada seksa, jaga maruah selama-lamanya. Memang kat dunia kalau kita tak jaga maruah diri kita, kita akan dapat dah balasannya, kita akan dapat dah nasib yang tidak elok pada diri kita. Kita nampak kesan dia apabila kita tak jaga maruah diri kita dekat dunia ni. Tapi lebih penting lagi, kenapa kita jaga maruah diri kita? Sebab kita nak kebaikan dekat akhirat sana. Sebab apa? Hidup kita kat dunia ni sekejap je. Berapa lama kamu akan hidup atas ke dunia ni? 100 tahun tak sampai. Kalau ada sampai pun, berapa orang je yang akan sampai umur 100 tahun? Kebiasaannya umat Nabi Muhammad ni umur dia 60 ke 70. Lama ke? Tak lama. Kita tak lama hidup kat atas muka bumi ni. Jadi apa yang kita nak kejar? Kita nak kejar akhirat nanti. Sebab akhirat itulah kehidupan kita yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi. Jadi jaga diri kita kat atas muka bumi ini, buat benda yang elok, jaga tingkah laku kita, jaga percakapan kita, jaga maruah diri kita, supaya dekat akhirat nanti kita akan dapat balasan yang baik, balasan yang elok, iaitu syurga Allah. Sebab tak ada pengakhiran yang lebih baik melainkan syurga Allah. Manusia ni kayalah macam mana, cantiklah macam mana, orang kata hebatlah macam mana, tapi kalau pengakhiran dia bukan syurga, dia takkan dapat kebaikan untuk selama-lamanya. Jaga diri kita, sentiasa berharap untuk kita dapatkan syurga Allah, sebab itu pengakhiran yang kita inginkan. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Itulah sekali, itu akibat tidak menjaga maruah diri. Untuk tajuk hari ini, kita tahu apa tu pentingnya untuk kita jaga maruah diri kita ni. Kita tahu panduan-panduan dalam nak menjaga maruah diri kita, sama ada dari segi berpakaian kita, segi percakapan kita, ataupun tingkah laku kita. Dan kita tengok tadi contoh tingkah laku yang baik dalam 2 hadis Nabi yang boleh kita amalkan. Sentiasa ucapkan jazakallahu khair bila mana ada orang bantu kita ataupun buat sesuatu yang baik pada kita, kita balas dengan ucapan jazakallahu khair. Dan ingat, semua perbuatan baik yang kita buat, semua benda yang kita buat untuk jaga maruah diri kita ni, bukanlah semata-mata untuk kehidupan kat dunia, tapi yang paling penting kehidupan dekat akhirat sana. Sebab itulah kita jaga maruah diri kita, sebab kita nak pengakhiran yang baik dekat akhirat nanti, untuk kita dapat syurga Allah. Itu sahaja untuk hari ini. Jika ada sebarang persoalan, bolehlah kamu ajukan kepada saya. Jangan lupa komen dengan nama kamu dekat bawah ni, dan link yang baru yang saya bagi tu untuk kehadiran kamu, untuk sekolah ambil kehadiran kamu, itu link yang baru. Isi Google Form yang tu. InsyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.